أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sekali lagi mengizinkan kita mengaturkan kita agar kita dapat lagi bersama di pagi ini dalam usaha kita untuk mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran serta kita menghayati dan menzahirkannya di dalam kehidupan kita dengan menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai panduan, ya, panduan kita pada dalam kehidupan kita. Kita teruskan perkongsian kita. Semalam kita cuba belajar mengenal kalimah nara, ya, nara. Terkongsikan skrin dan kita semalam menggunakan tafsir digital Al-Quran, tafsir dan perkata, dan kita cuba melihat bagaimanakah penggunaan kalimah nara ni selain daripada di dalam ayat ini. Dan kita telah lihat nara ni bila kita tekan di sini, dia ada memberitahu kepada kita nara ni dalam ijaan nara, iaitu mengambil i'rab yang mansub. Dia digunakan sebanyak 17 kali, ya, 17 kali. Dan kita telah melihat yang nara ni berperanan sebagai objek kepada kata kerja, ya, apabila dia mengambil baris atas, bertanwin dan diikuti dengan alif mad, ya, itu menunjukkan dia adalah objek dan mengambil i'rab yang mansub kepada satu kata kerja, ya. Mesti ada perbuatan di dalam kalimah tu, di dalam ayat tu yang menjadikan dia objek, ya. Dan dalam ayat 17 ni kita telah kenali yang kata kerja dia ialah istauqada. Itulah kata kerjanya yang menyebabkan ataupun yang mengambil nara tu sebagai objek dia, ya. Semua dalam 17 ni, kalau kita scroll ke bawah ni, semua yang kita akan ditunjuk, dikongsikan bahagian ni adalah yang mengambil baris atas. Ra mengambil baris atas, maknanya semuanya objek, ya, di dalam ni, ya. Ya. Dan kalau kita teruskan sambungan daripada semalam tu, di sini sebagai contoh, sayasla nara, sekali lagi, ya, kelak dia akan masuk, ya, ke dalam api. Jadi maknanya sesiapa yang akan masuk ke dalam api itu menjadi objek, ya, objek kepada sayasla, ya. Zata lahab itu yang api itu diceritakan zata tu mempunyai apa? Lahab. Lahab ialah
penyalaan yang bergejolak di sini, yang maknanya api yang sangat sangat besar dan sangat panas, ya. So kita lihat di sini apabila naro dia menggunakan zata, ya. Zata tu adalah kata kerja, ya, dan uh, mengambil ta tu menunjukkan naro tu gender dia adalah muannas, ya. Kalau dia muzakkar dia tidak ada ta, dia za saja, ya. Za kadang-kadang digunakan zu, ya, bergantung kepada konteks dia. Di sini bila ada ta tu menunjukkan naro tu adalah gendernya yang muannas. Ya, kalau kita hanya membaca terjemahan, kita tidak akan kenal, ya, gender dia, sebab terjemahan tidak menerangkan kepada kita gender dia. Gender ni dalam bahasa Arab dipanggilkan jinsun. Ya, jinsun sama ada dia muzakkar ataupun muannas, ya. Itu yang ini adalah Al-Masad, bermakna surah Al-Masad ayat ketiga adalah kalimah naron yang terakhir sekali lah. Ini yang nombor 17 yang dikongsikan sebelah atas tadi. Terdapat 17 kalimah naron, ya, di dalam Al-Quran, ya. So, hari ini kita cuba berkongsikan lagi sebab naron ni adalah api yang digunakan dalam bentuk i'rab yang mansub. Tetapi naron bukannya mansub saja, ya, di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di sini, naron ni daripada non waw ra tu, dia digunakan sebanyak berapa kali. Kita tekan di sini daripada non waw ra, tekan klik untuk selanjutnya, dia akan beritahu kita, ya, kalimah yang dibangunkan daripada non waw ra ni, dalam tekan klik Pomo tu akan dia beritahu kita sebanyak 194 kali, ya, non wawra. Ada bentuk narun, ada bentuk nari, ada bentuk anar dan sebagainya. Cuba kita lihat, ya, keseluruhan ayat-ayatnya, ya. So kita pergi ke mana? Kita kali ini kita gunakan, bantukan dengan menggunakan corpus.com, digital Al-Quran corpus.com, ya. Kita pergi ke corpus.com. Saya telah sediakan, kalau nak pergi ke corpus.com tu macam mana caranya, lah tuan-tuan mula-mula pergi dekat bahagian word by word ni, kemudian ambil surah Al-Baqarah chapter 2 ni, surah Al-Baqarah, pilih di sinilah, ya. Sini kita boleh pilih surah mana. Ambil Al-Baqarah, kemudian ambil ayat ke 17. Ni 2:17 tu, dan tekan go. So dia bawa kita kepada ayat tadi, dan kita pergi kepada naro ni, ya. Tekan naro ni. So dia bawa kepada maklumat tentang naro. Jadi kalau tuan-tuan nak melihat semua kalimah-kalimah, ya, yang dibangunkan daripada non wawra tadi, selain daripada naro, scroll kat bawah ni. Dari sini dia ada tulis apa? Concordant. Ya, sini ada concordant. Okay. So kita tekan dekat concordant tu. Bahasa Inggeris apa concordant ialah list occurrence of this word. Ya, so dua-dua boleh, tekan kat concordant pun boleh. Tekan dekat Quran Dictionary. Dictionary ni dia lebih detail lah, ya. Kita lihat concordant dulu. Apa yang ada dikongsikan dengan kita, concordance kepada naro, ya. Jadi tekan sini concordant, tuan-tuan akan lihat dia akan bagi senarai semua kalimah yang dibangunkan daripada non wawra tu dalam konteks apa, naron dan juga narin kalau ada, dan juga
narun kalau dalam bentuk marfu. Ya, jadi ini akan senaraikan keseluruhan nar tadi dalam uh, ketiga-tiga i'rabnya, ya, iaitu marfu, mansub dan juga majrur, ya. Okay, cuba kita lihat konteks macam mana penggunaannya dalam bentuk mansub, macam mana penggunaannya dalam bentuk marfu, dan macam manakah penggunaannya dalam bentuk majrur berserta dengan ta'yin, ya. Ta'yin ni ialah sama ada dia dalam bentuk nakirah ataupun ma'rifah, ya. So kita besarkan sikit ayat ni, senarai ni tolak ke atas. Ya, bermula dengan masaluhum tu ayat yang kita tengah bincangkan tu lah, ya. Masaluhum ka masalil ladzi tawqa, ini dia narod, ya. Ni yang pertamanya dalam bentuk mansub, dia objek kepada istauqada, ya. Cuma bila tuan-tuan menggunakan senarai ni kena hati-hati sikit kerana dia masih lagi menggunakan penulisan resam imla, resam yang lama, ya. Resam baru ada sikit uh, perbezaan, ya. Yang tuan-tuan lihat alif sini sebenarnya itu penulisan lama, ya. Penulisan baru dia tidak menggunakan alif, dia menggunakan hamzah wasal. Yang ni semua ni sepatutnya hamzah wasal, ya. Okey. So kita, apa yang kita boleh pelajari, yang pertamanya ialah ini bentuk nakirah dia lah, naron, ya, dengan tanwin fathatain tu. Dia maknanya ta'yin dia, ya. Ta'yin dia adalah nakirah. Tetapi apabila menggunakannya dalam bentuk ma'rifah, dia akan berubah menjadi an-nara, ya. So lihat di sini an-nara, yang ni sebenarnya adalah hamzah wasal lah, bukan alifnya. An-nara, apa yang berlaku kepada hujung dia, ra, kalau nakirah dia ada fathatain dengan diikuti dengan alif mad, ya. Tetapi apabila mengambil ta'yin ataupun status yang ma'rifah, pertamanya ada penambahan alif lam ta'rifah syamsiah di awalan, kita panggilkan prefix. Kemudian apa berlaku pada huruf terakhir? Dia gugur tanwin dan juga gugur alif dia, ya. Dalam ma'rifah dia tidak ada alif. Dia hanya ada alif mat di hujung tu dalam status yang nakirah sahaja. Jadi naron, ya, akan menjadi an-nara. Fattaqun narallati, ya. Fattaqun, maka takutkanlah api, ya. Api tu dalam konteks ni dia sudah menggunakan konteks api itu dalam konteks ma'rifah. Maknanya kita boleh kenal pasti apa yang dimaksudkan dengan an-nar tadi, kerana dia sudah ma'rifah, iaitu yang dimasukkan an-nara ni adalah api neraka, ya. Itu sebab apa, itulah dia menggunakan ma'rifah, ya. So perhatikan sini tuan-tuan dan puan, apabila, ya, Allah nak menceritakan an-nara tu, Allah bahasa Al-Quran menggunakan al-lati, ya. Al-lati itu ialah isim mausul, ya. So disebabkan an-nara adalah gender yang muannas, so dia menggunakan al-lati. Itulah buktinya yang an-nara ni al-jinsu, ya, muannas, jenisnya adalah apa tu, jantinanya adalah jantina yang muannas dan bukannya muzakkar, ya. Okey. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga, bentuk ma'rifah
dan mengambil i'rab yang majrur. Sekarang ni contoh dia dalam bentuk majrur sekali lagi. Sini bukannya alif tetapi hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Ashabun nar. Ashabun nar ni, yang ni adalah idhafah. Jadi bila ada idhafah, jadi an-nar ni adalah mudhafu ilaih. Sebab itulah dia mengambil i'rab yang majrur dengan ditandakan dengan ra baris kasrah. Ya, so bila kita membaca tu hendaklah kita fahami kenapa keadaan dan status kalimah tu berbeza di dalam satu konteks dengan konteks yang lain, ya. Yang ni dia adalah objek yang nakirah kepada istauqada. Ya, Allah tidak menceritakan api itu secara makrifah, ya. Tidak perlu, ya, kerana dia tidak dia buat statement yang umum saja, ya. Tetapi di sini Allah an-nara adalah juga maf'ulun bih, ya, kepada kalimah kata kerja mana? Fattaku. Fattaku tu adalah kata kerja yang menjadikan an-nara tu isim ma'rifah maf'ulun bih yang mansub, ya. Fattaku adalah fi'il amal, fi'lun amal. Maka takutlah kamu semua akan api neraka. Jadi dia khusus, ya, dalam bentuk mansub, ya, disebabkan oleh kalimah fattaku. Tetapi di sini an-nari kedudukan dia ialah maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih kepada ashabu. Ashabu adalah mudhaf, ya, dan an-nari adalah mudhafu ilaih yang menjadikan rangkaian kalimah ashabun nar adalah idhafah, ya. Dan mudhaf sini adalah ambil i'rab ataupun kes i'rab yang marfu', ya. Bermakna dia subjek, ya, subjek matter. Ashabu ni apa dia? Uh, Biasanya kita ashabu ni kita fahami sebagai sahabat lah, ya. Tetapi dalam konteks ini yang dimasukkan ashabu tu dalam Quran dia digunakan ialah uh, penduduk, ya, ataupun penghuni, penghuni neraka. Jadi ini makrifah kerana dia nak menunjukkan yang api itu adalah api neraka, ya. Wallazina kafaru, dan orang-orang yang telah kufur, wakazzabu, yang telah mendustakan biayatina, ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, ya. Jadi pengenalan kita kepada konteks, ya, kedudukan dan peranan kalimah tu boleh membantu kita mengenal ayat tu dengan lebih baik, ya. Doktor, nak tanya doktor, ashabu tu mubtada kan doktor? Apa mubtada, kalau Ya. ya, kalau nak menggunakan sebagai mubtada boleh, tapi tak berapa sesuai lah. Oh. Boleh juga kalau tapi ambilkan mubtada ni biasanya dia ada cerita dia, ya, ada cerita dia. Cerita bukannya menceritakan dia tu saja, tapi ada cerita-cerita dia lah. So dalam konteks ni dia cuma nak menerangkannya sebagai apa dipanggilkan perkara, nak menceritakan tentang mereka tadi siapa. Ya, dia hanya nak menceritakan, bolehlah kalau nak konteks dia, sebab mubtada tu maknanya daripada ulaika ni sudah ayat baru lah, ya, ayat baru, boleh. Ashabu, ya, sebagai mubtada. So dia bermula dengan mubtada, tetapi sebab dia mudhafun ilaih, lebih sesuai kita menerangkan yang mubtada tu sekali dengan ashabun nar tu, ya, sebab dia apa
idhafah. Jadi boleh, tetapi macam dia tergantunglah ya. Apa sebab apa? Khabar dia tak ada. Oh. Tak ada kan. Dia boleh juga dari segi kedudukan, tapi cuma khabar dia tak ada lah. Biasanya kalau mubtada ni, ayat nominatif ni, dia ada mubtada dengan khabar dia sekali, barulah cerita tu lengkap lah ya. Boleh, tetapi biasanya dalam konteks ni kita tak emphasize lah orang kata ya. Kita tak emphasize dia sebagai mubtada. Sebagai mubtada ni elok kita dia dipadukan sekali dengan khabarnya ya. Yang penting dia nak menceritakan siapakah orang-orang yang ni. Wallazina kafaru wa kazzabu tu, Allah nak katakan ini macam apa, macam penutup lah ataupun punya conclusion dia. Conclusion orang-orang ni, siapa Allah kata mereka tu ialah ashabun nar. Itu maknanya dalam konteks ayat tu dia lebih nak menceritakan, dia bukan sebagai subject matter ya, bukan sebagai mubtada, tapi lebih nak conclude orang kata ya, nak merumuskan apa yang diceritakan sebelum tu. Terima Okey. kasih Doktor. Okey, sama. Wa qalu lan tamassana nar. Yang ni dia apa? Dia ada, kita panggilkan dia fa'il ya. Dia fa'il, pelaku. Kepada kata kerja tamassana. Tamassana tu yang menyentuh. Kita ya. Yang menyentuh, apa yang menyentuh tu ialah api lah. Jadi api tu menjadi fa'il, pelaku kepada kata kerja. Sebab itulah dia mengambil i'rab yang marfu'. Semua fa'il kepada kata kerja tidak boleh mengambil i'rab mansub ataupun majrur. Dia kena sentiasa mengambil marfu' yang ditandakan oleh ra yang berbaris hadapan. Jadi kalau kita besok masuk ke peringkat hafazan ya, peringkat hafazan ni kira peringkat yang terakhir lah ya, terakhir dalam pembelajaran QHS ni. Kita kawan-kawan kita yang telah mengikuti program yang kita puskan tak sampai lagi ke peringkat tu ya. Peringkat hafazan ni ialah peringkat kita telah mengenal semua kalimah-kalimah, jenis-jenis, fungsi dia ya, tahu menulis dia, memahami makna dia, boleh menterjemahkan dia ya, dan boleh mentafsirkan dia dan sebagainya. Besok barulah kita lengkapkan dengan hafazan ya. Bermakna kalau kita masuk bagi hafazan nanti, kita tahulah baris ya, setiap kalimah yang kita hafaz tu ya. Macam ni kita tentulah kita akan baca dia dengan nara. Dia mengambil maksud. Yang ni pun sama ya, an-nara. Yang ni kita tak baca an-nara ataupun an-naru, kita akan baca an-nari ya. Maknanya bila kita menghafaz nanti kita tahu kalimah tu akan berada di dalam minda dan hati kita, dan kita boleh nampak tulisan dia. Itulah ukuran hafazan yang baik ya. Nanti maknanya tuan-tuan dan puan-puan kalau masuk peringkat tu nanti, tuan-tuan membaca Al-Quran bukan lagi daripada kitab ya, membaca Al-Quran tu daripada hati dan minda kita ya. Daripada ayat tu maknanya kita baca daripada hati kita dan minda kita. Pada masa sama kita boleh nampak tulisan tu dalam skrin minda kita ya. Dan ejaan dia kalau ni ialah an-nari, kalau yang ni dia an-naru, bukannya an-nara ataupun an-nari ya. Dan kerana kita sudah memahami dia, kita akan tahulah ya. Dan kalimah ni mestilah ditulis dalam ejaan yang betul ya. Okey, sekali lagi samalah yang ni juga, ulaika ashabun nari, samalah konteks dia dengan ni, fa ulaika ashabun nar ya. So dia konsisten. Bila sini idhafah, dia akan menjadi majrur. Sini pun samalah. Beza yang ni dengan yang atas ialah yang ni ada fa istinafiyah tu ya.
Ini ulaika, sini faulaika, itu saja beza dia. Ya. Dan ulaika ni ialah apa dia panggil? Isim isyarah lil ba'id. Ya. Bagi mereka yang mengikuti kelas intensi itu, kita telah kongsikan. Ya, ulaika adalah isim isyarah jamak lil ba'id, lil aqli kita panggil, untuk manusia. Ya, kalau bukan manusia, dia tidak gunakan ulaika. Ya, dia gunakan uh, apa uh, tilka. Ya. Doktor, nak tanya doktor, Ya, peranan kata kerja ni dengan istautaqadana ra dengan tamassana naru tu ada beza ke doktor? Dari segi ada irab beza. ke macam Ya, mana? ada beza. Beza ni ialah istauqada ni, ya, dia apa tu, pelaku dia di dalam kalimah itu. Jadi naro tu menjadi objek. Hmm. Sedangkan di sini tamassana tu dia tidak ada pelaku. Komponen kata kerja tu tak ada pelaku. Pelaku dia mana? Yang ni jadi pelaku. Itu bezanya. Jadi anar kat sini pelaku kepada tamassana. Tapi di sini naro bukannya pelaku, sebab pelaku dah ada di dalam kata kerja istauqada. So kita daripada pembinaan ayat tu kita akan tahu, ya, sama ada kata kerja tu mengandungi pelaku ke tidak, ataupun pelakunya adalah kalimah selepasnya. Inilah menunjukkan pelaku kepada tamasana tu, fa'il dia ialah an-naru tu. Ya. So di sini yang mana pelaku dia? Pelaku dia adalah pelaku yang tersembunyi. Ya. Tetapi tersembunyi itu kita dapat kaitkan dengan al-lazi yang dinyatakan sebelum itu. Jadi bila ada kaedah isim mausul tu, ya, tidak perlu lagi diletakkan pelaku di dalam kata kerja itu, kerana pelaku tu boleh merujuk kepada al-lazi. So inilah pelaku dia kepada istauqada. Sedangkan tamas sana, mana pelaku dia? Pelaku dia selepas an-naru tu. Memang kedudukan pelaku sepatutnya selepas lah. Ya. Jadi bermakna sepatutnya istauqada ni pelaku dia ialah al-lazi ni lepas dia. Istauqada, istauqadal lazi. Itu sepatutnya pembinaan dia. Istauqadal lazi naro. Ya, jadi pelaku dia ialah al-lazi. Tapi Oh, tidak maksudnya biasanya pelaku selepas ya doktor? Pelaku untuk selepas. untuk fi'il madhi dia selepas. Oh, Tetapi di sini dia tak perlu letakkan al-lazi sekali lagi. Jadi nak baca kamasalil lazi stauqadal lazi naro tak perlu dah. Tapi di sini perlulah. Kalau tak ada an-naro ni tak jadi ayat, ya, tak jadi ayat. Yang ni adalah kata kerja, lepas tu tak ada pelaku pula, tak boleh. Ya, kata kerja tak boleh, tak boleh, tak ada pelaku, kena adalah pelaku. Jadi kenalah nyatakan pelaku dia. Dalam konteks ni pelaku dia ialah api tadi. An-naru tu yang menjadi pelaku, yang tamassana ni maknanya menyentuh. Ya, menyentuh. Jadi apa yang dimaksudkan oleh mereka-mereka ni, orang kafir ni, waqalu, mereka berkata lan tamassan sana, lan tamassana, iaitu uh, tidak akan. Lan ialah mustahil, ya, maknanya tidak akan berlaku. Tamassana, kami disentuh. Na ni jadi objek. Sini objek dia ialah naro. Pelaku dia ialah naru, tidak akan api menyentuh kami. Itu maksud dia, ya. Jadi tamasana ni adalah kata kerja dia tanpa pelaku. Pelaku dia ialah di sini.
Jadi mereka berkata kami maksud dialah kalau dalam kita susun balik ayat tu, mereka berkata kami tidak akan disentuh oleh api neraka, ya, illa melainkan ayaman, hari-hari ma'dudat. Ma'dudah mana hari-hari yang boleh dibilang-bilang, ya. Ma'dudah ni lah isim maf'ul mansub, dia dia boleh dibilang maksud dia sikit lah, ya. Mungkin 2-3 hari je ataupun 1 hari je, ya. Kalau dalam konteks ni ma'dudah ni dia kata 1 hari lah sebab dia mengambil ta marbutah. Kalau lebih pada 2 hari, dia akan mengambil alih dengan ta maftuhah. Jadi dia kata sehari je kita orang nanti akan disentuh oleh api neraka. Ya. Itulah. Jadi api di sini berperanan sebagai fa'il, ya. Okey. Dan dalam konteks kata kerja, ya. Dan yang ini pun kata kerja juga, ya. So an-naru adalah objek, bukannya pelaku dia. Yang ni manakah pelaku pada kata kerja? Pelaku kata kerja ialah waw alif ziyadah ni. Ya. Waw alif tu sebenarnya alif ziyadah. Dan kata kerja kepada fa'il amal, dia hanya satu kumpulan saja, iaitu orang kedua, kamu. Kalau waw alif ziyadah maknanya kamu yang ramai. Dia tidak melibatkan orang ketiga, dia tidak melibatkan orang pertama, ya. Dia hanya kamu saja. Jadi bila kita menterjemahkan wali ziyadah tu ialah kamu semua, ya. Takutlah kamu semua akan api neraka. Itu fa'il dia, ya. So dalam Al-Quran banyak bentuk fa'il ni yang perlu kita kenalkan, ya. So contoh yang ni tadi, yang ni fa'il dia di mana dia tidak dinyatakan dia merujuk kepada al-lazi. Yang ni pula fa'il dia mana? Waw al-ziyadah. Dan ini mana fa'il dia ialah an-naru. Itu perlu. Prof, Abang tanya Prof, Ya, Wak Ali Ziyadah tu dia tak semestinya kamu kan? Sebab kalau Madi pun Wak Ali Ziyadah juga kan Prof? betul. Kalau madhi, dia bukan kamu, ya. Kalau madhi, dia orang ketiga, mereka. Imbuhan dia sama, ya, waw al-ziyadah, tapi konteks berbeza. Kalau Mudarik sajalah ya, kes dia akan kamu. Ke ada Mudarik sekejap Kalau Majazum. mudhari', dia akan bergantung Majazum tak kepada juga kan? mudhari'ah dia apa dia. Tak semestinya Prof. Mudhari'ah yang apa, yang depan ni, ya. Hmm, Ini apa? Ini fi'il mudhari' kan, ya. So dia kalau belakang ni waw al-ziyadah, dia bergantung kepada hmm, mudhari'ah tu apa. hmm. Kalau ya dengan waw al-ziyadah bermakna mereka. Kalau ta dengan waw al-ziyadah bermakna kamu semua. Berbalik dengan kataku tadi, macam mana Prof boleh direct je boleh cakap tu kamu. Maksudnya kita nak define, nak clarify dia tu. Kamu tu Tak secara payah cepat. verify, ya. Bila fa'il amal, uh, Sebab amal arahan tu bilang kepada orang kedua saja. ittaqullah. Okey. Yes. Ittaqu, kalau katalah ittaqu, mesti pada orang kedua saja. Untuk fa'il amal, Sebab dia dia, amal. Okey. sebab dia amal, ya. So dia tak payah nak apa, memang apa, dia tidak bersabit dengan orang ketiga, sebab kita macam kita beri arahan kan, ya. Beri Hmm. arahan mesti orang kedua, orang depan kita tu kita beri arahan. Kita tak beri arahan orang yang tak ada depan kita, tak boleh. Dan kita tak beri arahan pada kita sendiri kan, ya. Kita bagi arahan saja, amal tu ialah orang kedua saja. Jadi bila kita tengok saja wa'al ziyadah tu, kita tahulah dia adalah kamu. Kalau ayat tu jadi madi, fataku tu, dia jadi macam mana tu? Kalau Fataku. ayat apa, fi'il amal, dia lainlah, dia tak adalah apa, uh, Allah. Okey, ini adalah wazan ke 8, T. ya. 8 ya. Wazan ke 8. Kalau uh, madhi, dia akan jadi apa ya, daripada Sekejap tengok dia punya kena template. tengok dia punya acuan dia lah, ya. Dia waqa, ya, dia waqa, ya. Waqa jadi waku. Waku.
Wattaqu. Wattaqu lah. Nanti sebab dia is iutaqu ya. Ittaqu. Okay, nanti kita check betul ya. Dia apa? Tengok dia punya acuan tu dan kita bentukkan dia mengikut acuan tu. Ya, mereka semua wallazina amanu wattaqu. Ya. Ya. Dia ejaan dia sama ya. Ittaqu. Tapi dia ya, dia pun boleh je kalau dalam fi'il madhi pun dia boleh juga ada objek dia ya. Maknanya mereka takut akan api neraka. Tapi dalam konteks ni dia bukannya apa? Bukannya madhi tapi dalam fi'il amar lah. Okey, ini sebagai imbasan Doktor, nak saja. tanya lagi doktor. Macam Ya. Fattaku ni kalau kita tengoklah sekali imbas macam sama je. Fattaku Tamasana. Dua-dua tu di belakang dia ada domain. Tapi peranan dia berbeza ya doktor. Ya. Yang Fattaku tu kata kerja ni Fattaku. Tamasana tu kata kerja dia Naro ya. Kata kerja dia Ah, tak, ini fa'il dia. fa'il dia. Okey. Yang ni fa'il dia wa oleh jadah. Tapi macam kalau sekali imbas tengok macam sama dia punya apa domain dia yang di belakang tu. Ya. Tamasana ya. So di sini dia ada dua domain ada domain di sinilah. Kan ya. Na tu adalah objek dia. Yang ni pula terbalik. Yang ni fa'il, yang ni objek. Yang ni objek, yang ni fa'il. Cara Betul nak lah Prof, saya dah check tadi. Dia punya sama lah, dia akan jadi bentuk yang sama. Betul. Sebab apa? Bila Mana kita nak nak bezakan amar dengan madi kat situ? Sebab gunakan acuan. Yelah, maksudnya bila kita derive, dia akan dapat balik Fattaku tu Ya, untuk bila kita madi. gunakan acuan tu, kita akan dapati dia sama balik. Madi dengan Sebab amar. ini wazan ke-8 ya. Wazan ke-8 tu dia sama. Sebab dia apa, waw tu dia kena tukar pada ta untuk wazan ke-8. Lepas tu dia jadi sama tu. Yelah. Lepas tu maksudnya kita kena tengok keseluruhan ayat lah maksud dia kan. Sebab Ini kita nak yalah, kita akan hanya faham apabila kita buat pembentukan dia ya. Kalau kita tengok sini je, kita tak nampak, susah nak menerangkannya kalau kita tengok di sini. Sebab apa? Bezanya ialah bermula daripada mufrad. Mufrad dia akan berbeza. Sebab ini dia mufrad ada je waw nampak jadah ni. beza. Bila ada waw jadah, dua-dua qaf tu kena sukun, kena dhammah kan. Sebab tu dia Dhamma. sama tu. Afta'ala dia punya ifta'ala dia punya madi. Ifta'ala kan ya. Kalau fi'il amar dia jadi ifta'il. Ifta'il lah, mufrad Tapi ni sebab berbeza. ada waw alif ziyadah, dia dah Dia sama semua ya. sama je. Dia bariskan dhammah duk dengan waw alif ziyadah tu. Ya, kita akan nampak beza masa dia mufrad. Kalau tak ada waw alif ziyadah ni, kita akan nampak sama. Tapi bila kita nak clarify dia tu madi ke madi ataupun tengok ayat balik maksud dia apa. Contohnya kalau untuk singular tak ada waw ziyadah, yang ni akan jadi apa? Fattaqa untuk madhi, yang ni dan amal dia akan jadi fattaqi. Fattaqi betul. Beza. Sebab oleh ada waw ziyadah tu dia dah jadi sama dah. Lepas tu kalau kita baca maksud dia tu kita kena tengok keseluruhan ayat lah kan baru tahu dia madi ke. Kalau bila membaca, kalau kita tengok ni kita akan pilih adakah dia madhi ataupun amal. Kalau madhi tak boleh naro. Kan ya? Madhi dan naro. Dia akan jadi apa naru? Kalau madhi Jadi apa? okey. Nanti kejap. Kalau madhi boleh juga ya, sebab dia nak jadi objek kepada kan? boleh juga. Maknanya mereka semua takutkan api neraka pun boleh juga.
Betul. Cuma antara dua tu apa ni, Takwa lah. konteks amal adalah lebih tepat lah, sebab maknanya ini adalah ayat arahan. Ayat fattakunna rolati, takutlah kamu semua akan api neraka. Ya. Bukannya ayat nak menceritakan, ya. Ya, tricky juga tu. Terima kasih, Prof. Okey, tak apa. Lama-lama besok kita boleh lah, kita bila dah mengenal kan, dan kita apply lah. Sebab tu dalam kelas intensif modul ke-13 tu banyak kita buat latihan ni lah. Kita apply balik apa yang belajar tu kan. So kelas pagi ni sebenarnya macam modul ke-13 kelas asas tu lah, ya. Apply masing-masing latih supaya akhirnya dapat mengenal, ya. Itu okey. So berapa sini dia kata dalam concordant ada 145, ya. So daripada kalau kita mengenal ni semua, kita akan dapat memahamilah, ya. Untuk satu kalimah yang dibangunkan daripada non waw ro, ya. Macam ni dia dah guna narun. Tengok di sini, narun dia tak ada alif, ya. Dia bukannya mansub. Jadi bila dia marfu' dia tidak ada alif lah, walaupun ada tanwin nakirah, tapi marfu' tidak ada alif lah, ya. Ini marfu' sama tadilah, bila sama ni nampak, ya. Bila dia fa'il, dia akan mengambil i'rab yang marfu'. Inilah kata kerjanya tadi, dan na tu adalah objeknya. Ini kalau banyak hari, ya. Tadi ayyaman ma'dudah bermakna satu hari je, ya. Tetapi ni dia kata ma'dudat, ya. Yang ni kata banyak hari. Prof, lagi satu. Kalau subjek dia duduk kat belakang, kat tengah ke kan? Maksudnya dia ayat yang jenis fi'liyah lah, ya? Macam naru ni kan semua subjek kan? Pelakunya. Naru. Okey, ya. Kalau naru mana dia subjek lah tu. Biasa kan ayat kita letak kat depan kan jumpa naru tu. Sebab dia subjek. Tapi kalau tengok ni dia selepas perbuatan, dia maksudnya dia ayat fi'liyah lah, ya? Okey, yang ni ada beza subjek. Subjek ni ada dua, ya. Subjek adalah perkara. Satu lagi subjek ialah fa'il. Ni fa'il, subjek fa'il, pelaku. Yang ni bukannya pelaku. Ni cuma subjek ni ialah apa? Perkara lah. Perkara yang nak dia ceritakan di dalam ayat itu. Kan? Fihi naron, di dalamnya ada api. Dia bukannya fa'il, dia bukannya pelaku pada perbuatan. Itu dia gunakan narun ni sebagai subjek, dia bendanya. Dan dia mengambil i'rab yang marfu' lah, sebab dia bukannya objek, dia subjek. Tapi subjek ni bukannya pelaku. Ya, tak macam yang ni. Yang ni kita panggil subjek juga bahasa Inggeris, tapi bahasa Arabnya dia adalah fa'il. Ya. Contoh ayat fa'asabaha i'sarun fi narun tu, ada perbuatan ke dalam ayat tu? Perbuatannya ialah selepas. Jadi perbuatan kepada apa? Narun ni tak ada, dia tak ada. Dalam ayat tu langsung tak ada perbuatan. Perbuatan ni ada, tapi bukannya untuk narun ni. Narun ni tidak jadi pelaku dalam ayat tu. Dia boleh mengambil domah, ya? Sebab menceritakan pasal dia. Dia subjek. Bendanya nak cerita dalam fihi ni, ya. Dalamnya ada api. Apa ni? Fihi ni apa dia? I'sarun ni. Dalam okey, i'sarun ni apa dia? I'sarun ni angin yang macam yang meniup yang kuat tu kan, yang merosakkan tanaman orang tu. Dalam mana angin tu ada membawa api dalamnya. Dia nak cerita api ni yang ada di dalam
Angin. I'sarun dah. Ha. Fa'asabaha tu Pak, Doktor? Fa'asabaha ni yang menimpanya lah. Maka telah menimpanya. Apa menimpa ni dia merujukkan kepada, kalau tak silap ini ialah ayat ni mengenai tanaman-tanaman. Yang ni bukan pelaku Doktor. Fa'asabaha. Ini pelaku tapi bukan pelaku kepada narun tu. Ayat ni fa'asabaha i'sarun. I'sarun ni yang jadi pelaku dia. Yang asabaha ni maknanya yang menimpa lah ya. Yang menimpa ni ialah menunjukkan kepada Tanaman. tanaman-tanaman ya. Kalau kita nak Yang tengok menimpa tanaman, yang menimpanya yang tanaman, telah menimpa tanaman satu angin yang kencang. satu angin kencang, Yang di angin dalamnya kencang tu ada pula api. dia bukan angin saja, ada dalam angin tu api sekali. Jadi bila api Fahtarakot. jadi bila angin yang bawa api itu menimpa tanaman, apa jadi? Fahtaraqat. Jadi fahtaraqat ni ialah kepada ni tadilah, tanaman tadi terbakar. Membakar dia ya. Ataupun tengok tengok dalam kalau dia maklum, bermakna ikhtaraqat ni maklum. Maknanya yang bakar narun jadi fa'il dia. Pelaku. Maknanya api tu yang membakar tanaman tadi. Angin dengan api tu sekali lah. Ya. Oh, tu yang dua-dua jadi subjek tu. Sebab dia tak maftuhah sukun tu, dia menunjukkan kepada narun tu yang muannas. Jadi narun ni pada dalam konteks ini dia adalah subjek, tetapi bila ada fahtaraqat tu, ni merujuk balik kepada narun tu. Narun telah menjadi subjek. So kalau sepatutnya pelaku ya. So kalau pelaku sepatutnya narun ni kena tulis depan ni lah. Fahtaraqat narun. Itu sepatutnya lah. Nak jadikan dia fa'il ya. Tetapi tak perlu dah. Sebab bila dia dinyatakan sebelum tu, dah tak perlu lagi disebutkan selagi narun, but is understood lah. Faham lah. Yang membakar tu, api ni lah yang membakar tanaman tu. Tapi dia mengambil ta yang sukun tu. Ya. Dia merujuk kepada apa tu? Narun ni yang Dia muannas. punya grammar. Narun yang muannas. Maksudnya telah. Oh, madi. Madhi muannas. Fahtarakot muannas. Okey. Madhi muannas mufrad ya. Fahtarakot. Kenapa huruf dia lebih? Ada ta. Ini Ada hamzah ta. wasal ya, jangan sebut ya. Fah terus. Fahtaraqat. Hamzah wasal. Madhi dia ihtaraqat. Fahtarakot. Madhi maklum, wazan ke-8 Ini masih muannas. lagi huruf akar dia ada berapa tu, Cak ya? Fahtarakot. Ada banyak ke hurufnya? 4. Ta tu adalah tambahan untuk wazan ke-8. Wazan 5. Wazan 5 kan? Tak. Wazan ke-5 itu apa? Depan sebelum huruf akar pertama. Yang ni dia selepas huruf akar pertama dia wazan ke-8. Oh, 8 juga. Tapi tak ada tasydid Biasa kan tu matikan masuk jadi tasydid, jadi ta 2 kat situ. Yang mana? Huruf ha tu dia jadi ta tu jadi tasydid, pindah ke ta tu. Dia tak jadi tasydid. Tak boleh. Ifta'ala. Yang ifta'ala mana boleh jadi tasydid? Yang jadi tasydid kalau huruf pertama tu huruf inlah. Oh, ya. Itulah, patutlah ada lagi lah tak Takut faham. tu sebab ada waw kan ya, sebab tu dia jadi tasydid. Alright. Yang ni wataku ni ya, dia sebab ada waw yang huruf ilah yang pertama tu. Ini huruf yang pertama dia bukan huruf ilah, tak boleh tasydid lah. Dia tak tukar pada ta. Tapi ada beza kalau ittaqun dengan ittaqau kan. Ittaqu. Ya betul. Madi dan
Amal. Ya, madhi dia rasanya ya dia ada waw apa? Waw sukun ya, sebab dia Oh, I see. dia Wattaqau. huruf ketiga tu huruf illah. Bila madhi dia waw tu Um, disukunkan. Dia betul. beza dia waw al-ziyadah dia. Oh, dia jadi maklin. Ya. Ittaqau. Kalau madhi dia ittaqau. Ya betul, Taqau. ittaqau. Bagus, Haji Amran. Terima kasih. Dia ada Saya huruf nak illah belajar betul. susah. Dia ya huruf illah ketiga tu dia akan tukar pada waw sakinah. Okey, sadaqallahul azim. Okey, untuk kita belajar ya mengenal kalimah tu dengan lebih meluas lah ya, daripada satu kalimah tu nanti kita akan cuba buat cara yang sama ni sebab kita tahu dalam konteks keseluruhannya macam manakah satu-satu kalimah tu digunakan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم Waalaikumsalam. Taqabbalallahu Terima kasih, Doktor.